Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebelum mula, suara saya ni serak sikit. Serak banyak jugalah. Jadi insya-Allah saya cuba sedaya upaya untuk menyampaikan dengan yang baik, dengan terbaik insya-Allah. Sebab program ni yang ke-7, yang ke-10 dan tempoh 3 hari. 6, 7, duk mengira. Yang terakhir lah, daripada Terengganu sehari, lepas tu main sehari, lepas tu hari ni. Lepas ni boleh balik jumpa anak-anak. 4 hari dah tinggal. Jadi alhamdulillah, insya-Allah muslimat sekalian, terima kasih ya terlebih dahulu kepada pihak penganjur iaitu Masjid Al-Muazzam Shah. Satu masjid yang begitu besar, yang selama ni saya memang lalu sokmo, tapi kali pertama masuk. Sebab dulu kita kan, saya duduk Negeri Sembilan. Jadi sebelum ada highway LPT, memang inilah satu-satunya jalan balik Terengganu. Sebelum duduk di Negeri Sembilan, duduk di Johor Bahru pun inilah juga laluan dia. Daripada jalan tu kan nampak dah masjid ni, masjid besar. Alhamdulillah akhirnya Allah rezekikan saya sampai. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Muazzam Shah. Bermula daripada pengerusi masjid, pengerusi Biro Helwa, Yang Mulia Tengku-Tengku, Datin-Datin, Urustia dan Pejabat Agama Islam Daerah Masjid Al-Muazzam Shah. Ada pejabat agama Islam daerah dan sebagainya, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, sekretariat masjid dan semua para jemaah yang saya hormati sekalian. Di belakang sana tu ada pegawai-pegawai keselamatan tu. Masya-Allah. Ni nak takat saya ke mana ni? Nak takat gambar. Okey. Ingatkan nak suruh ustazah sila berhenti sekarang. Ada apa kata? Oh, mari tiba-tiba okey. Okey. Sebab nampak gaya macam poli. Sebab belakang tu kan, saya tanya poli ke? Rupanya adalah pegawai bertindak apa entah, kecemasan, bertindak kecemasan. Masya Allah, 2 orang wanita tu belakang tu gagah perkasa. Ada rela di luar sana. Dan saya dikabarkan ada sedikitlah kes yang sedang kita bimbangi di Muazzam Shah ni. Tapi insya-Allah mudah-mudahan pergantungan kita kepada Allah lebih kuat. Permohonan doa kita kepada Allah lebih hebat, lebih banyak dan sebagainya. Bukannya ketakutan itu membuatkan kita ini lemah, tapi ketakutan kita terhadap makhluk Allah tersebut menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tengok, saya terkejut dengan kehadiran muslimat sekalian. Walaupun dalam keadaan situasi yang agak membimbangkan, insya-Allah kita tetap akan meneruskan sehingga habis program kita pada petang yang barakah ni. Alhamdulillah. Okey, itu mukadimah. Dak mula lagi ni. Okey, kita nak mula dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmatilah, berkatilah ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan sebaik-baik manusia, sebaik-baik rasul, pemimpin kepada para rasul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita,
dan kita adalah umat kepada Nabi yang terbaik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga buat para ahli keluarga baginda, wali ashabi, dan juga kepada para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Anas, Sayyidina Abu Hurairah, dan semua para sahabat Nabi. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah, kepada ahli keluarga, ahli bait, para isteri Nabi, ibunda kita Khadijah, ibunda kita Aisyah, ibunda kita Fatimah, ibunda kita Asma binti Abu Bakar, dan semuanya, dan cinta kita terhadap sahabat-sahabat Nabi, Allah akan temukan kita kelak di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Sudah tentu kita teringin untuk melihat wajah Sayyidatina Khadijah. Macam mana muka ibunda kita Sayyidatina Khadijah, ummahatul mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman, ummahatul mukminat, ibu kepada wanita-wanita yang beriman. Sudah tentu kita ingin sekali melihat wajah Sayyidatina Fatimah yang dikatakan paling mirip dengan Rasulullah. Suaranya pun paling mirip dengan Rasulullah. Bahkan dikatakan cara Fatimah berjalan juga hampir dengan Rasulullah. Anak yang paling banyak rapat dan juga mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentu kita sangat menginginkan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu kita sangat teringin untuk mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringin untuk berada di dalam satu majlis dan ketika itu kita benar-benar berhadapan dengan Nabi kita dan kita mampu untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad secara berdepan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau sekarang kita bagi salam, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Dan dalam at-tahiyat kan kita bagi salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Subhanallah. Mudah-mudahan salam kita itu sampai ke langit sehingga dibawa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang berbunyi, inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Di sisi Allah ada para malaikat yang menyampaikan daripada umatku salam daripada umatku. Subhanallah. Jadi insya-Allah tadi kita dah mula dengan Asmaul Husna, kemudian ada bacaan doa, kemudian mari sama-sama kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Betul. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Senyum sikit. Senyum banyaklah, sikit kan sikit. Dia kata ustazah dah lambat. Lepas tu nak suruh senyum pula. Minta maaf dan tadi kita sapa dalam 1:30. Tapi saya macam lembek sikit, macam ada urut sikit lah. Sebab program tu berturut, habis sana tadi dah 12:30. Jadi terus gerak 1:30. Jadi tadi mayang-mayang makan dulu. Jadi minta maaf, tengah makan belahak, lambat pula jadi makan. Padahal sampai kena makan dalam 2:10 gitu. Jadi minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan walaupun masa yang ada semakin singkat, kita akan manfaatkan sebaiknya. Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Tengah hari makan nasi udang galah, alhamdulillah. Petang makan kuih dengan air sirap biji selasih, saya nak ucap terima kasih.
Malam-malam makan nasi dengan tahu I love you. Kalau nak balas makan nasi dengan budu I love you too. Kan? Masya Allah, Alhamdulillah muslimat. Saya sangat gembira boleh jumpa muslimat Muazzam Shah yang dikatakan muslimat sini hebat-hebat. Tiba-tiba selain macam. Muslimatnya akhlaknya baik, lemah lembut, betul tak? Laju betul. Muslimat yang sangat santun, dengan suami siapa kena tanya, dengar je suara. Ya dah. Ya, belum ni je. Ya. Belum ni tak berapa ya. Insya-Allah muslimat. Kita mesti selalu ada niat. Tapi kadang memanglah kita tak kuat. Kan masa tak ada masalah memang lembut. Makan bang. Bila ada masalah, makanlah. Dak erti ke nak makan? Makanan dah ada, dak erti nak mai diri ke? Kadang-kadang kita kuat untuk jadi isteri solehah, wanita yang baik, senyum, muka manis. Kadang-kadang tu masang cetung. Suami tanya, "Apa tu?" Tak ada jawapan tak. Jadi kita berjuanglah selalu sampai mati untuk menjadi wanita yang sejati. Wanita sejati ni adalah wanita yang fitrahnya lemah lembut, fitrahnya penuh dengan kemaafan, fitrahnya adalah seorang wanita yang santun, duduknya lemah lembut, santun, bercakapnya santun. Masya Allah. Kalau isteri-isteri Nabi tu suka sangat minta maaf dengan Nabi. Salah dah tahu lagi salah benda. Cerita Sayyidatina Aisyah, ibunda kita, seorang wanita yang sangat hebat sampai dicintai oleh Rasulullah sangat tinggi. Tapi kadang cerita Sayyidatina Aisyah ni dibesarkan tentang kecemburuan dia. Tetapi di sebalik itu, Sayyidatina Aisyah sebenarnya ibunda kita yang sangat aljud, sangat pemurah. Dan kemurahan Aisyah sangat suka ditandingi oleh lelaki, bahkan wanita-wanita yang lain. Digelar wanita yang sangat pemurah. Ada satu kisah ketika itu ada pembesar yang memberikan Aisyah hadiah. Ini setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan hadiah lebih kurang, ada riwayat mengatakan 80,000 dinar, ada yang kata 100,000 dinar. Kalau nak convert kepada RM, 1 dinar dah berapa? Mungkinlah pergi kepada ratus ribu ataupun boleh jacah juta, wallahu a'lam. Tapi apabila dia dapat, kemudian Aisyah bagi tahu kepada pembantu, bagi tahu, panggil semua orang fakir miskin, penduduk Kufah ke mana-mana penduduk Madinah, semua orang miskin datang untuk aku bagi-bagikan. Kemudian Aisyah pun bagi sampailah tidak tinggal walaupun 1 sen. Kemudian pembantu Aisyah bercerita, lalu aku berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa kamu tidak tinggalkan sedikit pun untuk kamu?" Lalu Aisyah bertanya, "Kenapa?" "Kerana untuk kamu berbuka puasa nanti tidak ada apa-apa makanan untuk dimakan. Jika kamu tinggalkan sedikit, bolehlah membeli mungkin roti ataupun daging." Kemudian ketika itu Aisyah bertanya kepada pembantu, "Kenapa kamu tidak ingatkan aku tadi? Kalau kamu ingatkan, sudah tentu aku akan simpan sedikit." Nak bagi tahunya Sayyidatina Aisyah ni, sampai masa dia bagi, dia terlupa tentang diri dia. Kita kalau orang builah duit, panggil-panggil nak bagi, kita simpan dulu 80, bagi 80%. Betul tak? Kalau ada 1,800 simpan dulu. Tu pun boleh tentu mungkin 880 ataupun 980, 20 lah bagi. Maksudnya awal-awal simpan kita sikit lah, adik-beradik sikit, anak-anak kita sikit, lebih tu bagilah kalau nak bagi. Tapi bagaimana ibunda kita bila dapat sesuatu langsung tak terfikir untuk diri sendiri. Dan pembantu Sayyidatina Aisyah berkata, ketika Aisyah menyampaikan bantuan, membagi-bagikan sedekah itu, Aisyah memakai baju yang bertampal, berbelas tampalan. Tak ada baju wak comel, tak ada baju wak molek. Pakai baju pun koyok-koyok. Ada tak kita ni pakai baju bertampal-tampal, ada tak? Orang tegur, "Apa mocik sini lain sini lain." Baju ni koyok dah, jahit-jahit, ambil kain lain letak. Kita tak jumpa gitu hari ni.
Ya Allah, kita ni baju memang terlebih-lebih. Baju dok dan koyak wak dah kaila. Betul tak? Nak kata memang beza. Tak kira lah siapa termasuklah saya. Tapi nak sebutnya ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah cinta hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari isteri-isteri Nabi lain dia kurang puas hati sikit sebab nampak Nabi lebih sayang Aisyah lebih daripada yang lain. Tapi itu bukan bentuk kekurangan Rasulullah ataupun itu bukan bentuk kezaliman Rasulullah atas perbuatannya melebihkan Aisyah. Tidak, kita jangan salah faham. Tapi Aisyah adalah isteri Nabi yang banyak bersusah payah dengan Nabi SAW, yang mengorbankan waktu remajanya untuk menghafaz Al-Quran, dan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kenapa Sayyidatina Aisyah bernikah dengan Rasulullah di usia yang sangat muda? Kerana Aisyah dibesarkan di dalam rumah kenabian, dididik oleh Nabi direct, akhlaknya, perilakunya, pengorbanannya dan sebagainya. Nikah pada umur 9 tahun dan meninggal suaminya pada usia 19 tahun. Janda yang sangat muda, umur 19 tahun. Pernah satu ketika isi-isi Nabi ni berkumpul, lalu dia mengutuskan Fatimah untuk pergi bagi tahu kepada Rasulullah apa yang mereka usulkan, yang mereka tak puas hati dengan Aisyah. Ketika itu Rasul berada di rumah Aisyah. Kemudian Fatimah pun datang. Isi-isi Nabi atau orang tengah, dia tahu kalau Fatimah pergi cakap dengan Nabi, sudah tentu Nabi cair, Nabi akan dengar sebab itu anak kesayangan Nabi. Bila Fatimah buka mulut sekejap, mula cakap tentang aduan apa yang sedang dibawakan daripada isteri-isteri ini, lalu Rasulullah bertanya kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, aku ingin bertanya kepadamu, adakah engkau mencintaiku wahai Fatimah?" Ya, sudah tentu Fatimah menjawab, "Ya, ayahandaku, aku benar-benar mencintaimu." Lalu Rasulullah menjawab, "Sekiranya engkau mencintaiku Fatimah, cintailah orang yang aku cintai." Subhanallah. Cintailah orang yang aku cintai, iaitu Aisyah. Tidak pernah Rasulullah bersabda, tidak pernah wahyu yang turun di rumah melainkan di rumah Aisyah. Ketika aku bersama dengan Aisyah, wahyu ni turun di medan perang ada, di masjid ada. Tapi ketika Rasulullah berada di rumah bersama dengan para isteri, wahyu tidak pernah turun melainkan bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita baca sejarah ibunda kita Aisyah, kita akan jumpa betapa besar dan betapa hebatnya peranan Aisyah dalam perjuangan Islam. Tapi biasa kita membesarkan cerita Aisyah agak cemburu. Aisyah agak macam soalannya kanak-kanak, remaja yang kurang matang. Tapi selepas kewafatan Rasulullah, para sahabat pergi berguru dengan Aisyah untuk mendapat pelbagai ilmu, diiktiraf keilmuannya. Sebab itu kalau saya jumpa ada wanita-wanita, "Ustazah, saya dah nikah lama tapi tak ada anak." Saya kata, "Ya Allah, puan umpama seperti Aisyah yang Allah uji 10 tahun bernikah Rasulullah tak dikurniakan anak. Sudah tentu ibunda kita sangat mengharapkan anak bersama Rasulullah. Wanita semua orang mengharapkan, apatah lagi bersuamikan Rasulullah. Dan ibunda kita menghabiskan masanya untuk menghafal hadis Nabi, ayat Al-Quran, memperhambakan dirinya untuk di jalan Allah." Saya kata, puan boleh jadikan Aisyah sebagai kekuatan dan puan boleh cuba menghafal hadis daripada sekarang. Saya kata, puan cubalah hafal hadis Nabi. InsyaAllah itu jadi penawar. Sampai ketika puan rasa manisnya menghafal hadis Nabi, menghafal Al-Quran, akhirnya terubat. Puan tak fikir lagi nak mengejar-ngejar, tak fikir lagi bahawa hidup ni kurang sebab tak dikurniakan anak. Bahkan nanti puan akan senyum sebab puan rasa ramai orang tidak mampu untuk hafal hadis Nabi. Kita ni dah hidup 50 tahun, 60 tahun. Saya percaya di kalangan kita ada yang tak hafal walaupun satu hadis Nabi. Kalau kita tasmek ni, siapa yang hafal sehadis Nabi baru boleh keluar daripada pintu. Agak-agak mungkin ramai dok boleh balik. Saya tunggu kat pintu, orang lain semua tutup belakang. Okey makcik, seje hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat.
Perhabis makcik, perhabis. Waktu je makcik ngapa, hadis tu panjang lagi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. Patu makcik ni kata, mula-mula ustazah tak jadi ambil hadis tu, ingatkan pendek tu je. Dia pun balik semula. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Lagi makcik. La taghdab. Betul lah tu. La taghdab. Jangan kamu marah. Itu hadis Nabi. Ini bulan maulidi Rasul. Betul kan? Kalau benar kita kata kita cintakan Nabi, boleh tak bulan ni hafal 5 hadis Nabi? Berubah sikit lah kita ni, beza sikit. Belum ni kalau sambut Maulidur Rasul, selawat, pergi majlis maulid, kemudian dengar ceramah, patu forum, penuh ceramah bab Maulidur Rasul. Tapi diri kita tak ada perubahan dalam bab menghafal hadis Nabi. Boleh tak nekat? Hari ni berapa Rabiul Awal? 7 ke? 6 ke 7? Tunduk. Sudah. Google ke? Hari ini Syirah, Ustazah pun dah ingat benarnya 6 ke 7 kan? Jadi boleh tak kita niat nak cari 5 hadis Nabi sebelum mati, nak jumpa Nabi, kurang-kurangnya tak malu muka jumpa Nabi, ada hadis Nabi yang kita hafal. Boleh tak makcik? Agak-agak apa takut nak anggur? Ada lagi masa 20 hari. Dah sedang tak? Anggut je. Boleh tak? Okey. Bukan berah. Kalau betul cintakan Nabi, buat pengorbanan sikit. Sempena menyambut Maulidur Rasul pada tahun ini, nekat nak cari 5 hadis yang sahih, nak cuba ngapa. Tahu tak apa hidup kita ni kadang-kadang rasa tak tenang? Sebab apa kadang-kadang kita ni takut sangat nak mati? Sebab sebenarnya roh kita tak bersedia. Sebab tak cukup bekalan nak jumpa Nabi, tak cukup bekalan nak jumpa Allah. Semayang pun kita belum. Muzik mana tu? Ada muzik iringan ni. Okey. Mungkin tuan dia tak perasan tu telefon ni. Okey. Hari ini 7 Rabiul Awal. Subhanallah. Jadi tu waktu pertama, insya-Allah mudah-mudahan kita kuat untuk menghafal hadis Nabi. Boleh tak 5? Kena naik 10. Allah Ustazah 5 sikit sangat, 10 pun boleh. Dah tengok pun tak boleh. Kita niat 5 insya-Allah. Nanti kita mari lagi buat tasbih. Wallahu a'lam. Okey, petang ni masa kita ni dah 3.30 dah. Asar dah lama dah ni. Asar kat ni bila kapah ni telefon pada mic ni dia nak azam pula kan. Okey, sekarang kita pegang tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Ni'man, surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Muslimat sekalian, insya-Allah melalui tafsir ini tafsir Tok Gurunya Abdul Aziz tapi dituliskan oleh pihak yang kedua. Maksudnya Tok Guru dah meninggal dunia, Tok Guru dah wafat dan meninggal dunia. Jadi kumpulan ini dia mengumpulkan daripada ceramah-ceramah Tok Gurunya Abdul Aziz melalui kaset, melalui pengalaman dia hadir dan melalui catatan-catatan. Akhirnya mereka kumpulkan dan susun umpama yang kita pegang ni. Cuba kita belik sekejap, kita tengok. Kita tengok dekat kandungan. Kaedah penyusunan, senarai misalan, kiasan dan analogi, doa pembukaan, mukaddimah. Dekat senarai kandungan dulu muslimat. Dia pun peganglah perut dia. Ingat kandungan perut dia. Kandungan buku ya. Tengok mula-mula start dengan tafsir surah An-Nas. Dia ada tafsir ayat 1, 2, 3, tafsir 4, 5, 6. Kemudian tafsir surah An-Nas tahun 2014. Nampak tak dia gabung? Mula-mula tahun 2002. Lebih kurang 18 tahun lepas. Kemudian tahun 2014. Ikhlas dalam ibadah, erti kemerdekaan, 3 martabat Allah, ciptaan Allah bukan sia-sia, Islam sebagai peraturan hidup, keagungan Allah. Subhanallah. Nampak kan? Kemudian tafsir surah Al-Falaq
Ada ayat pertama sampai ayat kelima. Kemudian tafsir surah Al-Ikhlas, ayat pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Kemudian ada doa penutup. Okey, cuba balik belakang. Mula dengan pengenalan, kemudian kaedah penyusunan. Kemudian itu ditulis oleh apa? Ustaz Saifuddin Yusof, ketua projek. Ustaz Saifuddin Yusof, ketua projek. Umur dia 38, tua setahun daripada saya. Saya umur 37. Saya kenal ustaz ni, kami pernah berjumpa, dia datang pejabat dan kita pernah berbincang tentang beberapa perkara. Dan alhamdulillah dia ketua projek bagi mengumpul orang besuk. Suami saya pun orang besuk juga. Lepas tu saya boleh kecek Kelantan. Dulu sekolah Mahak Kota Baru. Siapa Kelantan sini angkat tangan? Tak ada. Aduh. Alah, okey ha, tu sungguh tu Kelantan angkat tangan tu. Siapa orang Gano? Okey, siapa orang Pahang? Oh, ramai. Oh, muka main tempat dia. Yo Gano, masya-Allah. Siapa orang Malaysia? Oh, si baik sedar. Ha, masya-Allah. Okey, tengok doa pembukaan tu ibu-ibu. Nanti doa ni boleh jadi amalan harian. Lepas sembahyang, kalau boleh, sembahyang subuh doa lain, sembahyang zuhur doa lain, sembahyang asar doa lain. Biarlah banyak doa. Sebab doa yang disusun oleh para alim ulama dan doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Kalau ibu-ibu nak jadi kuat, nak jadi tenang, betul-betul nak cari bahagia, cuba cari satu buku. Bukan saya kata buku ni je semata-mata. Nama dia adalah Hisnul Muhsin. Hisnul Muslim. Minta maaf. Hisnul Muslim. Tak apa dok cari, tapi kalau cakap nak cari tu cari boleh. Tapi kalau misal kata tak ada kedai buku, cari Google. Hisnul Muslim. Hisnul maksudnya pembaikan, ataupun kalau tahsin memperbaiki tahsin Al-Quran, baiki bacaan Al-Quran kan, tahsin solat. Hisnul ni kebaikan-kebaikan ataupun memperbaikkan seorang muslim. Ini kitab muktabar yang telah berpuluh-puluh tahun dah. Seorang ulama, dan buku ini diterjemahkan lebih daripada 60 buah bahasa seluruh dunia, lebih daripada 60 buah negara. Dan ini antara kitab yang sampai hari ini masih dicetak. Ada orang jual RM5, ada jual RM10, ada jual RM15. Ia sebenarnya adalah sebuah kitab himpunan doa-doa yang sahih datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ada kedai buku, cari je Google Hisnul Muslim. Kita akan jumpa PDF. Ada orang bagi percuma. Suruhlah anak print pada kita. Jadi bila kita ada buku tu, kita akan tengok senarai doa yang diberikan yang sahih berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Dan semua masalah hidup kita, kalau kita tengok hari ni masalah mendek, kita buka kitab tu dan kita akan tengok, oh doa ni yang Nabi ajar. Dan sangat detail doa-doa, ada beratus-ratus doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkinlah bila kita ada kitab tu, Zuhur ni baca dulu doa 1 hingga 5. Lepas tu asar baca doa ni pula. Sebab bila kita ada pelbagai doa, barulah kita rasa macam tak boring bila berdoa. Ni doa daripada 20 tahun lepas, waktulah sampai hari ni. Bila tanya doa, ya Allah samalah macam maring. Ya Allah kau maha mengetahui, sama copy and paste. Samalah macam biasa ya Allah. Amin. Kadang tu bila kita berdoa, dah waktu kita cair mulut dah. Fikiran ke lain, mulut bobek. Amin. Rasa macam makbul tu. Tapi bila kita ada tambahan, perubahan, memperbaiki doa kita, walaupun buka kitab, tak apa. Baca, tengok, ya Allah, dok suka ada doa gini. Dan ini antara bentuk doa yang selalu Tok Guru kita, arwah Tok Guru Ni Aziz, akan baca setiap kali sebelum kuliah. Hampir setiap kali sebelum kuliah mesti baca doa ni.
Jadi apabila Tok Guru boleh mula kuliah dengan mulakan baca doa ni secara konsisten, sudah tentu ini antara doa yang maksur, antara doa yang sangat tinggi nilainya. Tapi dah nak, boleh kalau kita nak baca sekarang, kita baca je ya. Baca sama-sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalam. Selawat dan salam ala asyrafil mursalin, ke atas Rasul yang paling mulia, Sayyidina wa Maulana Muhammad, pemimpin dan ketua kami Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti balik baca sendiri dah doa tu. Baca sampai habis, sebelah-sebelah tu kita akan tengok indahnya doa Tok Guru ni. Dan doa ini ada rujukan-rujukan sumber-sumbernya. Saya nak cerita satu kisah. Hari tu saya ni ada pergi check up dekat satu hospital. Adalah hospital dekat area KL. Sebab doktor pakar yang melibatkan masalah saya tu ada di hospital tu je. Padahal saya duduk Seremban, adalah area Selangor. Jadi saya pun pergilah. Pagi pergi, sudah lepas Zohor. Lama proses dia. Begitu begini, tolak ke sana, tolak ke sini, macam-macam lah prosedur kena buat. Bukan pasal COVID, jangan tu. Maksudnya masalah ni dah lama dah. Ada sedikit masalah kesihatan. Kemudian saya ni mikir, apalah hari ni banyak sangatlah, kenapalah jadi lambat. Lepas tu prosedur yang saya lalui teramat sakit. Saya lama dah dok melalui masa prosedur tu, biasanya dok sakit, tapi kali tu teramat sakit. Sampai mengalirkan air mata, bertakbir banyak kali. Sebab agak sakit. Tapi saya rasa macam masa tu insya-Allah Allah nak bagi sesuatu ni. Saya lepas habis daripada hospital, saya pun keluar dalam pukul 1:30. Dalam kat pukul 2. Lepas tu saya kata kat suami, tolong berhenti. Sebab suami masa tu mayan dah lah. Tolong berhenti kat mana-mana sesi minyak terdekat. Sebab nak mayan Zohor kan. Lepas tu berhentilah. Saya pun masuk dalam surah. Lepas tu saya tengok ada seorang wanita yang ngadap kiblat, pakai kain semayang. Ni betul wanita manusia biasa. Jangan fikir bukan-bukan pula. Lepas tu yang ngadap kiblat memang hidup paling lah. Hidup tengoklah siapa-siapa masuk. Lepas tu dia duduk baca surah Ar-Rahman. Dia baca Ar-Rahman, baca macam khusyuk, macam seronok sangat dia baca Ar-Rahman tu. Lepas tu saya pun tengah ambil wuduk kan. Saya ambil wuduk, lepas tu saya mayang. Lepas dia baca surah Ar-Rahman, dia baca pula terjemahan surah Ar-Rahman. Dia baca tu macam gaya baca Quran, dan tapi dia baca tu dengan rasa gembira. Macam terjemahan, dia pun baca terjemahan daripada awal sampai akhir. Lepas daripada tu saya pun berhenti semayang, saya tunggu dia baca sampai habis. Sebab saya nak tegur dia, saya nak ambil, saya rasa dia bukan wanita yang biasa-biasa. Lepas tu saya bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu dia pun pusing muka, dia pun jawablah Waalaikumsalam. Lepas tu mata dia pun cerlong kan. Bukan cerlong, macam dia kejut kan. Ustazah Asma ke? Saya kata ya saya Ustazah Asma. Dia pun nangis lalu lah, wah nangis kan, nangis. Dia kata, Ustazah, ya Allah, Ustazah saya bawa grab, kerja bawa grab. Dah 3 hari Ustazah, saya tak ada customer, saya tak ada makanan Ustazah. Dah 3 hari semalam saya tak makan, hari ni saya boleh beli kuih tu pun saya bagi untuk 3 waktu. Saya betul-betul tak ada duit Ustazah. Dia bukan minta duit dengan saya, tapi Ustazah, Alhamdulillah Allah bagi saya nikmat boleh jumpa Ustazah. Saya kata, dok, Allah bagi saya nikmat boleh jumpa Kak adik. Dia muda lagi, umur 28. Lepas tu dia kata, saya tanya dia, Dik, kamu memang hari-hari baca surah Ar-Rahman ke? Ya, saya ni nangis kot masa tu. Apa awak baca surah Ar-Rahman? Pasal awak akan baca terjemahan.
Ya, saya akan baca terjemahan. Sebab apa? Ustazah, hidup saya menyedihkan Ustazah. Tahun ni saya kematian ayah dan saya putus tunang kali ketiga. Sebenarnya dah tak lama dah nak bertunang. Kemudian saya kehilangan kerja masa Covid hari tu. Saya sebut ni kerja sekian-sekian, kemudian saya diberhentikan. Sejak daripada tu saya cuba cari Grab. Saya anak bongsu, saya keseorangan. Kamu duduk sini rumah siapa? Saya tumpang rumah kawan. Dalam musim sekarang memang tak ada orang nak naik Grab, Ustazah. Tapi saya dah cuba cari kerja sana sini apa semua. Tapi Ustazah, surah Ar-Rahman teman saya, bila saya baca terjemahan saya akan rasa bahagia Ustazah. Sebab apa? Sebab Allah cerita pasal syurga. Dan bila saya bayangkan syurga, susah saya, sempit saya, lapar saya, tidak ada apa-apa Ustazah. Saya bayangkan Allah akan beri saya syurga kalau saya tetap kuat, kalau saya tetap tabah menghadapi ujian ni. Saya nangis. Saya kata, betapa hebatnya Allah nak beri kepada kamu, dek. Allah nak beri kamu manisnya membaca Al-Quran. Yang ramai orang kenyang tak boleh rasa manis macam ni. Yang ramai orang yang ada semua, bila baca Quran tak rasa apa-apa. Awak boleh istiqamah baca setiap hari dengan terjemahan. Allahu Akbar. Yang saya nak sebut sebenarnya, tadi kita baca doa, kita baca terjemahan, betul tak? Tapi ramai di kalangan kita bila berdoa dengan Allah tak tahu maksud. Hafal semata-mata. Jadi boleh tak berubah sikit? Sebab kita nak jadi hamba Allah yang baik. Bila minta dengan Allah, kena faham apa yang kita minta. Saya kalau memang tabiat daripada kecil, saya tak mampu nak menghafal doa ataupun menghafal apa-apa bahagian daripada subjek kalau saya tak faham maksud. Rupanya saya pernah dengan Nilofa kan. Tiba-tiba sebut nama Nilofa. Pernah tak tengok live saya dengan Nilofa? Antara Nilofa cerita masa saya live dengan dia kan, sesi sharing dengan dia. Dia kata, Ustazah, amalan saya dia share lah, ada zikir-zikir tertentu. Dan saya akan zikir dengan maksud. Saya tak boleh menghafal mana-mana zikir kalau saya tak tahu maksud. Jadi ketika saya berzikir, maksud tu mesti saya faham sama. Walaupun saya bukan orang belajar pengajar Islam ke apa. Lepas tu Nilofa pesan pada saya, kalau boleh Ustazah tekankan dalam ceramah Ustazah, bila kita berdoa ataupun kita zikir, kita mesti faham maksud. Jangan buat alasan, Ustazah yelah Ustazah belajar pengajar Islam, memanglah kalau baca doa bahasa Arab faham maksud. Tapi seingat saya, daripada saya sekolah rendah ke sekolah menengah ke, saya kalau bab ngafal lambat, slow. Kawan saya dah habis dah menghafal sampai bab ni, saya lambat sebab mesti nak menghafal dengan maksud. Bahkan kalau masa kena hafal surah As-Saffat, surah Yasin, apa-apa surah masa duduk mesin, mesti kena menghafal dengan maksud. Hafal ayat tu mesti dengan maksud. Masa ulang ayat tu mesti nak bayang maksud apa. Kalau tak, saya tak boleh menghafal. Tak boleh menghafal bodoh-bodoh orang kata. Ngafal je baca doa. Rasa macam berdusta. Rasa macam aku ni baca ayat Quran tapi tak faham. Ngafal ayat Quran tapi tak faham apa ayat tu, apa Allah bercakap, tak faham. Kita ni berdoa, contoh tadi tu, lepas baca bahasa Arab, bacalah bahasa Melayu. Baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Bila baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami hidup yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat juga baik, wa qina azabannar, jauhlah kami ya Allah daripada api neraka, wa qina azabal qabr, ya Allah jauhlah kami daripada azab kubur, wa qina azabal mahsyar, ya Allah jauhlah kami daripada azab pada mahsyar. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Lain tak kalau kita baca dengan terjemahan? Mesti lain. Masalah kita ngafal, lepas tu masa doa pun boleh mikir lagi, nak masuk mendela hari ni. Tapi bila baca terjemahan lain. Kalau saya baca, contohlah kita baca doa duha kan.
Allahumma inna duhauka, ya Allah, waktu duha ini duhamu, wal ba'aha bahauka, keagungan itu keagunganmu, wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu kekuatanmu, wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu kudratmu, wal ismata ismatuka, segala kesucian itu kesucianmu. Allahumma in kana rizqina fis sama fa anzilhu, ya Allah, sekiranya rizkimu di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhriju, sekiranya rizki itu dalam perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan fa qaribu, sekiranya jauh maka dekatkanlah rizki itu untuk kami ya Allah. Wa in kana haraman fa tahhiru, sekiranya rizki itu kotor ya Allah maka sucikanlah. Wa in kana mu'assaran fa yasiru, sekiranya rizki itu sukar sempit maka permudahkanlah ya Allah. Allahu akbar, subhanallah. Muslimat sekalian, mesti ada upgrade. Rumah kita upgrade dah. Daripada kecil dulu kau besar. Kereta kita dulu gini, sekarang upgrade dah. Tudung kita dulu peseng gini, sekarang upgrade dah. Baju kita upgrade, kasut kita upgrade, handbag kita upgrade. Tapi dalam berdoa sama mak dulu, 20 tahun tu lah tak upgrade. Sedangkan doa adalah satu ibadah yang utama di dalam Islam. Ad-du'a mukhul ibadah, hadis Nabi. Doa adalah kepala kepada ibadah. Bahkan kalau kita nak jadi ahli zikir pun kena minta dengan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baca terus maksud, ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang mengingati-Mu, hamba-Mu yang bersyukur kepadamu dalam memperindah dan memperelokkan ibadahku, akhlakku. Subhanallah. Kalau kita orang Arab lain, tak apalah tak baca terjemahan. Sebab itu Imam Al-Ghazali letak syarat untuk khusyuk dalam solat, faham bacaan dalam solat. Kita ni orang Melayu, cubalah belajar untuk memahami apa-apa yang kita baca. Boleh tak kita niat hari ni, tadi niat apa tadi tu? Nak hafal hadis Nabi 5. Boleh sebut dengan saya tak? Ya Allah, insya-Allah, saya akan sedaya upaya menghafal hadis Nabi, 5 hadis Nabi. Ya Allah, saya akan berusaha sedaya upaya sebelum mati memahami setiap bacaan dalam solat, setiap doa, setiap zikir. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimat sekalian, kalau kita buat syarat, orang yang boleh balik hari ni keluar daripada pintu tu, kita akan tasmik bacaan dalam solat. Daripada takbiratul ihram sampai innaka hamidum majid. Nak dengar terjemahan kunut, nak dengar terjemahan duduk antara dua sujud, tahiyat, doa iftitah, al-fatihah. Agak-agak luluh dah. Agak-agak berapa orang boleh lepas? Nak kabarnya dahsyat tak dahsyat kita ni dah semayang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi tak faham bacaan dalam solat. Tak faham benda buat kita minta dengan Allah. Saya harap sangat. Sebab nikmat, saya nak cerita, ada 3 orang profesor di UM. Seorang nama Profesor Fatimah, yang kedua Profesor Abu Bakar, yang ketiga Profesor Institute China. Sampai hari ni belum masuk Islam lagi. Tapi mereka buat kajian apa? Kajian kesan solat kepada anggota tubuh, seluruh badan. Kepada otak, kepada jantung, kepada paru-paru, kepada masalah kesihatan. Ini para doktor buat kajian solat ni. Kalau tak percaya cari buku dia. Solat menurut perspektif sains. Mereka saintis. Dan saya tengok, dan saya pernah jumpa sendiri profesor-profesor ni. Saya ikut pengajian mereka sebab nak belajar tentang keajaiban solat. Lepas tu mereka buat kajian macam mana, pakai macam-macam alat. Atas kepala macam-macam sambung ni alat. Di dada pula, di perut pula, di belakang ada macam-macam alat. Dan dia melihat apa perubahan yang berlaku ketika seseorang itu menunaikan solat. Ketika berdiri apa perubahan yang berlaku. Yang ni pakai otak, yang ni pakai saraf, yang ni pakai jatuh. 3 orang ni ada kepakaran saintis masing-masing.
Jadi mereka cuba bagi tumpuan kesan solat terhadap seluruh komposisi badan manusia. Dan apa yang mereka dapati antaranya mereka buat kajian. Orang pertama dia solat, orang ni tak faham bacaan dalam solat. Dan orang yang kedua, dia solat dan orang ini faham bacaan dalam solat. Dan bila dia pasang alat dan mereka betul-betul menunaikan solat, bukan buat main-main, berlatih, buat-buat, nak buat kajian tak. Saya tengok gambar-gambar yang mereka buat di kalangan pelajar-pelajar yang jadi bahan kajian. Dan result yang keluar, 2 buah buku, di pasaran ada banyak. Solat menurut perspektif sains, 3 orang profesor ni buat. Orang Islam 2 orang, orang bukan Islam seorang. Dan dia dapati kesan orang yang solat dengan memahami bacaan dalam solat, perbezaan graf sangat berbeza, sangat tinggi. Dari sudut tahap ketenangan, dari sudut tahap kerehatan kepada akal dia, kepada otak dia, kepada otot-otot yang keras, yang kejam dan sebagainya. Tahap stres menurun sekian-sekian. Dan perubahan-perubahan kimia yang berlaku kepada tubuh badan apabila mula solat memahami bacaan. Itu dari sudut sains. Dan percayalah, saintis hebat macam mana takkan mampu mengkaji kehebatan ibadah solat itu sendiri. Sebab itu bila hadis Nabi sebut as-salatu imaduddin, solat adalah tiang agama, ad-din juga membawa maksud tiang kehidupan. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan solat, maka ia sedang mendirikan hidupnya. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkannya, meremehkannya, faqad hadamad-din, dia sedang meruntuhkan agama dan hidupnya. Sebab itu siapa nak ubah hidup dia, ubah solat. Orang yang tenang ketika solat, di luar solat juga tenang. Orang yang sabar ketika solat, di luar solat juga sabar. Ramai mana orang tak sabar tengah semayang? Tengok anak waktu balik kain baru lipat tadi tu, berbukit-bukit tu, mata pun ataupun tengah mayang ni, kejap lagi, tunggu lepas mayang, tunggulah. Wisalah je, mai sini kejap. Gitu. Ramai mana orang sebelum semayang sedih, ada duka cita. Semayang, lepas semayang tak berubah pun rasa sedih tu, tak berubah. Bertambah-tambah sedih. Lepas mayang pun, Assalamualaikum, ya Allah. Boleh, bukan kata tak boleh. Tapi bayangkan kalau faham maksud dalam solat, kita sebut apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allah Maha besar sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Lepas tu kita sambung lagi wajah tu wajah lillazi fataras samawati wal ard. Kalau kita faham, aku menghadapkan seluruh tubuh badanku, wajahku kepada Tuhan yang menciptakan pentadbir langit dan bumi. Inna salati, salatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku ya Allah, wa mahyaya, hidupku ya Allah, wa mamati, matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Kalau kita faham maksud, sebelum semayang sedih ni, kecil hati dengan tok laki ni, sedih ni kecil hati dengan anak ni, sedih ni ada orang fitnah ni. Sebab itu Nabi bila ajak Bilal, arihna bis salah ya Bilal, mari kita rehat dengan solat. Kita rehat dulu baru semayang. Bang, dok lah, rehatlah kejap, mayang jap lagi. Tapi Nabi mengisyaratkan kepada Bilal, arihna bis salah ya Bilal, kita rehat dengan solat wahai Bilal. Sebab hidup kita ni, jiwa kita ni penat benda, penat kerja dunia. Bukan maksud kerja pergi cari dunia, pergi ni, tak. Antaranya penat apa? Apa yang kita tak boleh, tak puas hati dengan suami, kita penat nak lawan perasaan tu. Tak puas hati dengan anak, tak puas hati situ, tak puas hati sini. Kita terlalu mengejar dunia, mencintai dunia, penat sebenarnya. Tapi solat memutuskan kita dengan kelazatan dunia, pergi berpindah sekejap, kelazatan akhirat, kelazatan berbicara dengan Allah. Tapi rugi sebab kita tak faham maksud. Bayangkan bila baca Al-Fatihah kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Masa tu kita letak dalam hati, rupanya ujian ni nak meluruskan jalanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memperhambakan diri, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Kita akan rasa lega. Wah, ada masalah sebelum semayang tu, bila ucap kepadamu lah aku minta tolong, kita akan rasa ya Allah leganya, aku bukan minta tolong dengan tok laki ni, bukan minta tolong dengan anak ni,
Bukan minta tolong dengan kawan ni, minta tolong dengan Tuhan sekalian alam. Dan kita patut rasa tenang sebab tidak ada apa-apa halangan untuk Allah tolong kita. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Tapi sebab kita tak faham baca dalam solat, perkataan itu kita sebut tanpa kita rasa apa-apa. Bila at-tahiyat kita sebut apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kalau faham maksud, kita akan baca dengan tersenyum. At-tahiyat, segala penghormatan. At-tahiyatul mubarakah, segala keberkatan. Tut-tayyibat, segala kebaikan. At-tahiyatul mubarakah, salawat, segala rahmat. Tulillah adalah untuk Allah. Lepas tu kita bagi salam pada Nabi, kita pun tersenyum. Kita bukan bagi Nabi seorang je, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para Nabi. Lepas tu kita bagi salam pada diri sendiri. Muslimat, pernah ke bagi salam pada diri sendiri? Assalamualaikum, duduk depan cermin. Waalaikumsalam. Mana ada orang kata tak apa betul. Tapi dalam solat kita bagi salam pada diri sendiri. Assalamu alaina wa ala ibadillah soleh. Salam sejahtera ke atas kami, ke atas diriku dan ke atas hamba-hambanya yang soleh. Allahu Akbar. InsyaAllah sepenuh maulidur Rasul, hafal hadis Nabi, kemudian fahami bacaan dalam solat, nekat nak kena ubah, upgrade solat. Ini dok solat kita sama dengan solat kita umur 10 tahun dulu. Masa umur 15 tahun, sekarang dah 50 tahun dah, tak ada perubahan pun. Jadi kena ada perubahan yang besar. Paling utama, fahami bacaan dalam solat. Okey Ustazah, bila nak buka buku kita ni? Masya Allah, nak habis dah masa. Minta maaf. Sekarang cuba kita buka muka surat Surah An-Nas, muka surat 2. Jika kita berniat untuk memiliki tafsir ini antara kaedah untuk kita memahami bacaan dalam solat. Sebab 3 surah yang paling suka kita baca, tak ada 3 surah ni Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Fatihah, Qul A'udzu Binnas, Al-Fatihah, Qul A'udzu Bil Falaq. Al-Falaq kadang-kadang tukar juga. Buat senang Qul Huwallah. Al-Fatihah, Inna A'taina. Betul tak? Bukan kita kata dok comel ke, dok molek ke, dok. Tapi tujuan kita belajar ni, tadabbur 3 surah ni, supaya kita baca bukan sebab kita suka dia pendek, sebab suka dia mudah. Tapi kita baca sebab kita mencintai surah ni. Tak kenal maka tak cinta. Jadi tak ada cara lain untuk kita jatuh cinta kepada 3 surah ni melainkan dengan tadabbur, memahami kelebihan 3 surah ini. Dan saya pasti kita takkan dah baca ni. Sekarang pukul berapa jam ni? Tak ada jam? Lagi berapa minit? Sini asar pukul berapa? 4.13. Jadi kita sudah dalam pukul 4.10. Boleh? Boleh anggut. Puasa hati kalau dah anggut. Jadi pukul 4.10 lebih kurang, minta maaf lebih sikit. Cuma ini mukadimah saja. Lepas ni balik baca sendiri, memahami isi kandungan di sebalik 3 surah ni, sehingga kita menjadi orang yang mencintai surah ini. Beberapa hadis Nabi SAW tentang 3 surah ni. Ini kita dah baca, jangan baca dulu. Tapi bacalah kan, puasa hati pula. Okey. Sebab saya ni sebenarnya nak pergi kepada hadis-hadis Nabi tentang kelebihan 3 surah ni. Tapi kita baca dulu terjemahan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak ikut saya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia, Malikin Nas, yang menguasai manusia, Ilahin Nas, Tuhan sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam, yang meleparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, iaitu pembisik
dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey, muslimat cuba belet muka surat 3. Itu dia jelaskan perkataan kul tu pun dah panjang. Bukan dia ni, Tok Guru ni Abdul Aziz ni. Muka surat 4 penjelasan lagi. Dan kelebihan Tok Guru ni Abdul Aziz ni, bila dia menjelaskan sesuatu, Tok Guru suka bawa tamsilan, contoh. Dengan contoh tu kita jadi mudah faham. Cuba tengok muka surat 4, perenggan yang ketiga. Di situ muka surat 4 perenggan ketiga, Tok Guru sebut kalau takut kepada harimau, kita lari masuk ke dalam rumah. Kalau ini bermakna kita berlindung dengan rumah. Takut kepada gajah, kita lari panjat pohon kayu. Ini bermakna kita berlindung dengan pohon kayu. Kalau ada senapang, kita tembok ke atas supaya bunyi kuat menyebabkan binatang lari. Ini bermakna kita berlindung dengan senapang. Bukan kata tak boleh berlindung dengan rumah. Tak kalau harimau duduk depan mata, kita pun kata aku berlindung dengan Allah. Kita pun duduk depan harimau. Harimau tu pun jadi confused. Buat apalah mak cik ni duk lari, pelik ni. Mestilah lari masuk dalam rumah, kunci pintu, selamatlah. Tetapi sekarang dalam surah An-Nas, kita mohon perlindungan daripada Allah daripada suatu makhluk yang kita tak nampak. Makhluk apa? Jin, syaitan, bisikan manusia yang berniat jahat. Dan tidak ada siapa yang boleh melindungi kita daripada gangguan jin dan syaitan. Minal jinnati wan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan jin ni dia bisik pada dada kita, sudur, pada dada kita. Bukan bisik kat telinga. Kalau orang bisik telinga, kita tutup telinga, tak dengar lah. Orang nak mari ngopak, kita pun tutup telinga. Dah buat apa? Tak mau dengar umpatan awak. Tapi kalau buat gitu, orang kata ele macam bagus sangat. Kita nak buat kerana kalau orang mari ngopak ke kita, kalau orang mari kita semuanya tak bodoh ni, ngopak ni tak bodoh ni, tak nak. Saya ni jadi cakap ganung sebab baru balik jumpa mak hari tu 2 hari lepas. Jadi sedap pula cakap ganung. Faham? Bahasa antarabangsa, bahasa ganung. Masya-Allah. Jadi bila kita, kalau kadang kita tak ambil, kita tak say, kita tak nak, kita tak mahu. We don't want. Tiba-tiba cakap putih pula. Kita tak mau, kita tak nak. Tapi kadang-kadang mari ujian tu, kawan tu mari duduk sebelah. Lepas tu kuih. Ada cerita ni. Kita rasa ingat kuat. Ada cerita ni. Bukan pasal orang lain, pasal dekat-dekat dengan kita juga ni. Cerita benda. Dok kuat juga. Ditambah juga. Ataupun kita pun senyap. Tapi orang tu tetap cerita juga. Nak tahan. Tapi akhirnya tertambah juga. Ya ke? Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Gitu ke Tok Imam kita? Pasal Tok Imam punya. Tapi zikir tu, Astaghfirullah, Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi ngopak, sedang bercakap tentang aib orang. Ghaibah, berdosa besar, haram. Ibarat memakan daging saudara. Tapi atas apa? Ini untuk muhasabah kita. Supaya zuriat keturunan kita tak jadi macam tu. Nak menyedapkan hati. Padahalnya Nabi sebut, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang buka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Minta maaf. Siapa yang menutup, satara tu tutup. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Sutrah ni, dia namanya sutrah ni penghadang. Kalau zaman Rasulullah kan, sutrah tu bila nak bercakap dengan lelaki, nak cakap perempuan, ada penghadang, ada kain. Sutrah. Dan diriwayatkan dalam satu hadis Nabi, orang yang suka jaga aib orang. Kita ni ada aib siapa? Aib suami kita. Daripada kita cakap dengan anak kita. Ni kadang memang telefon tujuan nak cakap pasal ayah, ya ayah mu. Assalamualaikum. Ya mak, ada benda? Tak ada benda.
Tak ada benda, sikit je pasal ayahmu. Cakap nak buka aib suami dengan anak ni. Sebab rasa dak lah berdosa sangat, bukan orang lain, anak sendiri. Pagi tadi ayahmu dia makan pinggang tu, pada sutih dia tak nak basuh. Gerang lah, mak rasa gerang lah. Apalah, daripada jak muda mula mak nikah sampai sekarang ayahmu tak berubah-ubah. Mak ni banyak berkorban, rupanya duk sebut kebaikan diri pula. Allah uji sikit, mampu tak kita jaga aib? Boleh tak buka aib suami kita dengan anak? Saya jumpa ramai suami, dulu saya kerja peninjau rumah tangga, dia datang cerita anak benci dekat dia. Saya kata, kenapa cik? Isi saya apa-apa masalah dia ngadu pada anak. Sampai pernah anak saya bagi amaran, ayah jangan buat gitu lagi ke mak. Sebab anak ni dia rapat dengan mak. Bila mak ni suka ngadu pada anak ni rasa macam mak dia ni sedih, kecewa, menderita hidup dengan ayah. Kalau anak boleh buat amaran gitu kepada ayah, kalau ayah tak reda pada titik peluk ayah ni cari rizki, besarkan apa semua, apa nasib anak ni? Padahal silapnya pada ibu ni yang tak boleh jaga lidah ni. Kadang-kadang cerita aib menantu dengan kawan-kawan. Anak-anak balik ke? Ya, anak-anak balik. Menantu yang tu balik juga. Kau jangan sebutlah pasal dia. Sebab apa geram anak kita dah sayang menantu lebih daripada kita. Padahal kita pun nak suami kita sayang kita. Bila anak lelaki kita sayang bini dia, kita tak boleh terima pula. Sebab apa? Hari tu dia orang pergi Langkawi, tak bawa saya. Rupanya kecil hati. Subhanallah, kadang-kadang buka aib menantu. Ibu-ibu muslimat sekalian, ini datang bisikan daripada mana ni? Syaitan, hawa nafsu. Syaitan ni musuh. Agak-agak kalau syaitan nampak kita, dia lari ke? Dia kau dekat. Moci-moci. Syaitan betul tak musuh kita ke kawan kita? Sebab itu bila kita baca doa ni dalam surah An-Nas ni, muslimat sekalian, nanti balik ada telefon belaka tau. Cuba cari Google tadabbur surah 3 Qul. Kalau saya bacalah, saya dengar bukan kadang-kadang, suka ustaz ni kupah gini, ustaz ni kupah gini, tok guru ni kupah gini. Lagi banyak kita dengar ceramah tadabbur 3 Qul ni, lagi kita mencintai surah ni. Dan kalau kita baca sirah Nabi, ketika Nabi kena sihir, Nabi diubati, merubat dirinya daripada sihir dengan 2 surah ni, Al-Mu'awwizatain, 2 surah perlindungan. Dan setiap kali Nabi membaca setiap ayat, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bin nas, dengan Qul a'udzu bil falaq, ikatan sihir tu terbuka, terlerai satu sampai Nabi sembuh sepenuhnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada cerita pasal ni. Okey, cuba belek belakang tu kan. Ketua guru bagi contoh. Kalau kita nak berlindung daripada harimau, daripada gajah, daripada sekian-sekian, kalau nak berlindung daripada syaitan, kita tak boleh minta perlindungan dengan makhluk. Tak boleh minta perlindungan, melainkan dengan pencipta syaitan itu sendiri. Contoh, isti'azah. Ini hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca a'udzubillahi samiil alimi minasyaitanir rajim 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Moci-moci, ibu-ibu tulis. Kalau tak ada pen, tak ada kertas nak tulis, ibu-ibu moci-moci cuba ingat. Tapi comelnya kalau datang kuliah, kena bawa pen, bawa buku. Walaupun tak tahu lepas tu buku tu duduk mana. Tak kali kuliah bawa buku. Mesti cari buku. Kalau boleh ada satu buku yang kita tulis comel, kita niat buku ini untuk ditinggalkan kepada anak-anak. Saya kan lepas arwah ayah saya meninggal 2 tahun lepas, masa kemah-kemah almari tempat dia baca, tempat kitab-kitab dia, ayah saya bukanlah belajar tinggi, ibu-ibu muslimat sekalian, tapi dia kuat sangat baca. Dia suka hafal Quran, dia suka hafal hadis Nabi. Dia menghafal hadis Nabi lagi banyak daripada saya. Hafal ayat-ayat lagi banyak. Dia seorang yang berniaga, tapi dia mengajar jugalah surah, masjid dan sebagainya. Tapi bukanlah belajar tinggi.
Bukanlah belajar sampai sekolah menengah, zaman tu orang susah kan, tapi bijak. Saya tak mau tengok ayah saya sampai lewat malam baca tafsir. Dia suka beli-beli tafsir, dia baca. Ayah saya yang banyak didik dan mengajar saya cara-cara nak berceramah. Sungguh. Awal-awal saya nak start ceramah dulu, ayah saya akan telefon. Asma, esok tajuk benda. Esok tajuk ni. Tak apa. Ayah saya pun dia study, dia baca, lepas tu telefon mula. Kadang sampai 2 jam. Okey, bawa ayat ni Asma. Terjemahan dia gini, tafsir dia gini. Lepas tu bawa cerita Nabi ni. Dia saya nota, saya pun tulis. Benda yang saya nak khabar ialah cara ayah saya belajar. Dia pergi dengar gini lah. Pergi masjid, pergi surah. Tapi dia suka menulis. Dia catat. Lepas saya meninggal, bila kemah almari tempat dia selalu menulis, berbeg-beg saya boleh bawa balik ke rumah saya. Tulisan nota buku dia. Kalau bab sirah, contohnya bab Maulidur Rasul, ada beberapa buku dan dia tulis semuanya Jawi. Lepas tu siap ada dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Kalau dia dengar ceramah ustaz tu sebut hadis Nabi, balik dia tulis catatan sikit, balik dia cari untuk melengkapkan hadis Nabi tu. Dia tulis comel dengan tarikh, dengan tajuk, dengan penjelasan. Esok dia tulis tarikh, dengar kuliah di masjid sekian-sekian, tajuk dia apa, penyampai dia siapa. Lepas tu dia tulis nota. Esok lain pula. Bila saya buka, saya tengok, menangis air mata. Saya kata hebatnya, ayah bukan tulis kitab. Bukan macam ulama-ulama mutabak tulis kitab. Tapi setelah ayah mati, ayah tinggalkan hasil tulisan tangannya untuk hari ni saya baca. Jadi rujukan saya bila ceramah. Saya nak tanya, ayah saya boleh pahala tak? Boleh, tanpa henti. Ibu-ibu ni, moci-moci muslimat ni, antara yang kuat pergi dengar, pergi kuliah, orang puang, betul tak? Pagi ni kuliah 2 sini, esok ni. Tapi ada tak sampai hari ni dalam 10 buah buku ke? Tak ada. Beli buku, balik tak tahu letak mana. Bila nak pergi tempat baru, cari buku lain pula. Selepas ni, antara perubahan yang kita kena buat, banyak ni perubahan kena buat ni. Nekat beli buku comel, puan gitulah, cari buku pun 2-3 kedai. Tapi masa beli buku tu niat, ya Allah, mudah-mudahan buku ni aku akan tinggalkan kepada anak cucuku. Mana tahu ada daripada keturunan kita, cucu kita jadi ulama. Dan rupanya antaranya adalah buku yang kita tulis tu jadi rujukan dia. Dan siap tulis depan, buat anak-anak cucuku, pesan daripada ibu, tulis nama kita. Esok waktulah anak kita berebut nak, lepas kita mati. Bukannya kita duduk berebut, duduk sibuk, kumpul harta supaya anak kita ingat ni, kita tinggal tanah sini, tinggal rumah sini, tinggal kereta ni. Benda tu akan lebur, akan hancur, anak boleh bergaduh sebab tu. Tapi kalau anak kita buka, ya Allah, rupanya mak kita pergi kuliah sana sini, ada 3 buku. Akhirnya, mungkinlah daripada itu ada zuat keturunan kita jadi ulama. Daripada dia baca, kita dalam kubur, ini yang dinamakan al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Walaupun kita tak mampu nak cakap, tak mampu nak ceramah, tapi mampu tak tulis? Mampu. Lepas tu tinggalkan pada anak cucu. Beli buku comel, tulis. Hari ni kalau kita tulis banyak dah, penuh dah saya rasa 10 muka surat. Dalam lebih kurang sejam setengah ni kalau tulis betul-betul. Bila kita belajar menulis, sebab itu Allahu Akbar. Kan surah Iqra tu, surah Al-Alaq, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kamu dengan pena, dengan pen. Dengan pena ni bil qalam, qalamun, pensel. Wahyu yang pertama turun, perintah apa? Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada seketul darah beku. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, sesungguh Tuhanmu yang Maha mulia. Iqra wa rabbukal akram, allamal insana nama lam ya'lam. Iqra, dah jadi ni dah. Tapi bil qalam tu, dengan pena tu.
Sebab itu alim ulama terdahulu, Imam Al-Ghazali ke Imam Syafi'i ke Imam Ahmad ke Imam Malik ke, ulama ni kuat menulis. Imam Syafi'i bila hadir majlis ilmu Imam Malik, dan kita tahu Imam Syafi'i kan anak murid Imam Malik. Imam Syafi'i ni masa ni dia masih remaja lagi, umur belas-belas ke dalam 10 tahun gitu. Sebab Imam Syafi'i kita umur 15 tahun jadi mufti umur 15 tahun. Anak kita tingkatan 3 duduk lopak-lopak lagi. Imam Syafi'i jadi mufti ya. Tapi dia duduk belakang. Lepas tu dia pun tulis di tangan. Imam Malik pun panggil lepas habis kuliah. Kamu yang berada di belakang tu, nampak daripada perjalanan yang jauh ni, kemudian apa yang kamu buat? Kenapa kamu main-main dalam majlisku tadi? Sebab nampak duduk coteng-coteng tangan. Lepas tu Imam Syafi'i kata, aku orang yang miskin, orang yang susah, aku tidak mampu untuk memiliki walaupun kertas, selai kertas, walaupun sebatang pensel untuk ditulis. Lalu aku menggunakan air liurku dan menulis apa yang kamu katakan. Dan sebaik ia kering, maka ilmu itu aku hafal. Dan memang Imam Syafi'i ini, subhanallah, barakah ibu dia bagaimana menjaga lidah, menjaga mak dia ni, mak Imam Syafi'i ni jaga lidah, jangan cakap perkataan ngarut-ngarut, jaga makanan, jaga akhlak, menjaga untuk lahir Imam Syafi'i ni, jaga diri dia daripada remaja lagi. Sebab itu kalau kita sebut didik anak ni start daripada bila? Bukan start dengan long, start daripada kita balik. Kita ni sedang mendidik diri kita supaya nanti benih yang dihasilkan anak kita kandung tu memiliki akhlak yang teguh. Bukan tunggu ngandung baru baca Quran apa semua. Memang moleklah buat. Tetapi sebenarnya kita sedang didik anak kita jaga sungguh ni. Anak kita umur 15, 16 ni, pesan gini-gini. Sebenarnya kita sedang membentuk, merancana cucu yang terbaik tu. Sebab seorang ibu yang baik ni, rahim ibu yang baik ni akan mengandungkan anak yang baik ni. Punya perancangan ibu dan ayah Imam Syafi'i ni memang jauh. Dan dikatakan Imam Syafi'i bila dia nak berjalan di laluan orang ramai, dia kena tutup telinga. Sebab apa dia tutup telinga? Sebab apa-apa orang kata dia akan ingat belaka. Betapa berat dan besarnya ingatan dia. Dan bila dia membaca sesuatu, dia kena tutup bahagian-bahagian yang lain. Sebab apa yang dia baca semua akan masuk terus dalam kepalanya. Apa yang dia dengar pun terus akan ingat. Betapa kuatnya ingatan Imam Syafi'i. Subhanallah. Tetapi sekuat-kuat ingatan tu pun selalu menulis. Lepas tu Imam Malik test dia, apa yang aku ajarkan tadi, Imam Syafi'i pun boleh sebut. Dan apa yang ditulis kitab Imam Syafi'i yang sampai pada kita hari ini, hasil tulisan betul dah. Ke Imam Syafi'i siapa mulut? Dah. Imam Syafi'i menulis di malam hari, membaca di malam hari. Begitu juga alim ulama terdahulu. Kita ni imam apa? Imam apa? Malah nak nulis. Manusia diikat dengan janji. Lembu diikat dengan tali. Lembu diikat dengan tali. Ilmu mesti diikat dengan pen dan kertas. Kita duduk nganga, oh dah hasar dah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita bagi laluan azan dulu ke mana? Ataupun saya sudahkan layar? Tu nampak belakang tu imam. Bolehkah saya sudahkan lambat sikit azan? Ataupun bila nak azan dulu? Tak apa, tak apa, okey. Sebesalah, dah faham gini maksudnya marah ke? Tak apa, okey. Azan dulu, sila. Okey, subhanallah. أشهد أن
Subhanallah, Allahu Akbar. Kita dah habis dah masa kita. Saya buat kesimpulan sikit. Tadi tu sebenarnya nak sebut, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim 3 kali pagi, 3 kali petang, maka dia akan mendapat perlindungan daripada Allah, daripada syaitan, daripada pelbagai penjuru. Syaitan ni akan ganggu kita kiri, kanan, depan, belakang. Dia akan usaha juga ganggu kita. Walaupun kita sedang buat ibadah, solat sekalipun, kita tahu. Jadi amalan yang kita nak mohon perlindungan daripada Allah, iaitu a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. A'udzubillahi samiil alim. Boleh ikut saya tak? A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Boleh cari ke internet ataupun cari je al-maksurat yang mula-mula start tu. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Subhanallah. Okey. Saya nak sebut sikit tentang kaifiat, insya-Allah sekejap ni, iaitu cara beramal dengan 3 kul. Nanti bila baca kitab ni nanti akan jumpa jugalah kaifiat ataupun kaedah beramal dengan 3 kul. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 3 kul, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kena ulang 3 kali. Qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Kalau dah ingat pagi dan petang, kalau tak ingatlah, terlepas dah pagi, tengah hari pun tak apa. Bukan kata dah terlepas dah kerana esok mula lah. Baca je masa kita teringat. Kalau terlupa lepas asar, ni lepas asar dah kan, baca lepas maghrib pun tak apa. 3 kali pagi dan 3 kali petang, Nabi SAW bersabda, ini hadis yang sahih ya, Allah akan memberikan kepadanya kecukupan sebanyak 2 kali. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebut. Kita ni kalau Allah bagi kita cukup pun, cukup sangat dah. Tetapi orang yang membaca 3 kul ini dikali pagi 3 petang, diberi kecukupan daripada segala yang dia perlukan, apa yang dia mahu. Contohnya, apa yang perlu 2 kali, maksud 2 kali ganda. Dan dalam matan hadis yang lain, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 3 kul pada waktu pagi dan 3 kul pada waktu petang, maka akan dilindungi oleh Allah daripada segala keburukan. Sama ada keburukan itu jelas ataupun tak nampak. Sekarang wabak, dan kita tak tahu lepas COVID nanti esok ada wabak lain pula. Ini zaman fitnah, ini zaman dekatnya dengan kiamat. Penyakit ke apa ke, ini adalah fitnah, maksudnya zaman ujian. Ujian apa? Terhadap iman. Bukan ujian apa, ujian kesihatan kita. Nampak je musibah tu berkenaan dengan wabak, tapi hakikatnya yang sedang diuji adalah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 3 zikir ni, 3 kali zikir ni, pagi 3 kali, petang 3 kali. Zikir apa? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. 3 kali, kena 3 kali Nabi kata. Maka akan dilindungi oleh Allah daripada segala mara bahaya. Tapi saya percaya dengan kita mungkin pagi tadi tak ulang pun. Tapi bila dengar kes naik, dialah paling marah. Sebenarnya kes naik-naik tu Allah nak bagi kita peringatan. Allah nak bagi kita ni makin kuatlah berdoa, minta dengan Allah mohon perlindungan. Dan tentang Al-Mu'awwizatain, perkataan tu merujuk kepada 2 surah, An-Nas dengan Al-Falaq. Pada suatu malam Rasulullah berkata kepada seorang sahabat, telah turun kepadaku 2 surah yang tidak ada menyamainya di mana-mana surah yang lain.
Yang mana redha Allah terhadap dua surah ini melebihi redanya terhadap surah-surah yang lain. Masanya Rasulullah masa tu mulakan muqaddimah nak bagi tahu sahabat turun wahyu ni telah turun kepadaku dua surah yang tidak ada seumpamanya, iaitu Nabi namakan Al-Mu'awwizatain, maksudnya adalah dua surah perlindungan. Lalu Nabi bacakan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nas, surah yang terakhir dalam susunan Al-Quran, surah yang ke-114. Surah Makkiyah yang turun di Mekah. Maksudnya surah ni terawal lagi turun. Sebab ayat yang terakhir yang turun di Madinah, ni di Mekah sebelum hijrah. Tapi kenapa ketika malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi dalam proses nak susun surah, susun surah tu Al-Baqarah dulu, Ali Imran, An-Nisa, semua tu bukannya Nabi sendiri-sendiri susun bincang dengan sahabat. Surah mana dulu nak susun depan dah. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan wahyu Allah tentang penyusunan surah, dan surah An-Nas berada di surah yang terakhir, surah yang ke-114. Kedua terakhir iaitu surah Al-Falaq, dan ketiga terakhir surah Al-Ikhlas. Kadang-kadang benda yang terakhir ni benda yang penting, yang paling utama. Dan kenapa surah yang utama ini Allah ciptakan pendek? Bukan sebab nak kita suruh, sebab suka pendek, tetapi lebih mudah untuk kita mencintai dan beramal dengannya. Surah Al-Ikhlas, Nabi sebut, barang siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas, Allah juga mencintainya. Kalau selama ni kita baca surah Ikhlas sebab suka, mudah, pendek, Al-Fatihah, Ikhlas. Selepas ini boleh buat gitu juga, tetapi dengan rasa cinta kepada surah Al-Ikhlas. Kalau surah An-Nas, sebab ada perkataan An-Nas. Surah Al-Falaq ada perkataan Al-Falaq. Surah Al-Baqarah ada perkataan Al-Baqarah. Saya nak tanya, dalam surah Al-Ikhlas ada tak perkataan ikhlas? Tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada pun perkataan ikhlas. Tapi kenapa? Kenapa diberikan nama surah Al-Ikhlas? Yang beri nama surah ni pun melalui malaikat Jibril, bukan Nabi suka-suka letak nama. Kerana surah itu menjadi kepalanya, dan ianya umpama seperti Nabi kata, Qul huwallah sulusul Quran, suku daripada Al-Quran. Baca 2 kali 2/3 Al-Quran, baca 3 kali 3/3 Al-Quran. Kan 3 kali Nabi kata, Nabi tanya kepada para sahabat, adakah di kalangan kamu boleh baca suku Al-Quran sebelum tidur? Lalu sahabat bertanya semula kepada Rasulullah, siapakah di kalangan kami yang mampu ya Rasulullah sebelum tidur baca 10 juzuk? Nabi tanya, ada tak yang mampu? Lalu sahabat kata, adakah di kalangan kami yang mampu ya Rasulullah? Maksudnya jawapan tu tak mampu. Lalu Nabi kata, Nabi pun meneruskan sabdanya, Qul huwallahu ahad sulusul Quran, 1/3 Al-Quran. Dan kalau baca sekali umpama 1/3, baca 2 kali 2/3 Al-Quran, baca 3 kali umpama 3/3 Al-Quran. Dan kesimpulannya muslimat sekalian, bukankah isi kandungan Al-Quran itu bila kita baca, bila kita tadabbur, dan bukankah kita solat, kita puasa, kita sedekah, semuanya paling utama apa dia? Ikhlas. Sebab kalau semayang macam mana teruk pun kalau tak ikhlas Allah tak terima. Sedekah sampai juta pun kalau tak ikhlas Allah tak terima. Sebab itu surah Al-Ikhlas, kalau kita baca dan kita mencintainya, kita sedang berusaha menjadi hamba Allah yang ikhlas. Sebab itu surah itu diberi nama surah Al-Ikhlas, surah ikhlas. Jadi kita kena ikhlas baca surah Al-Ikhlas kerana mencintai surah ini. Sebab Nabi kata siapa yang mencintai surah Ikhlas, dia akan dapat cinta Allah. Dan kita kena baiki hati kita, baca surah Ikhlas masa mayang, bukan sebab suka, sebab mudah, sebab pendek, tapi sebab kita mencintai surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Ikhlas begitu hebat? Setiap ayat dalam surah Ikhlas cerita tentang Allah. Tak ada cerita pasal lain, semua pasal Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, tentang Allah juga. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada apa-apa yang setara dengannya. Bayangkan, setiap ayat surah Al-Ikhlas semua tentang Allah. Tapi Al-Fatihah bukan semua. Kalau An-Nas pun bukan semua tentang Allah. Al-Falaq pun bukan. Maksudnya maksud dia itulah mohon perlindungan sekian-sekian. Tetapi surah Al-Ikhlas adalah setiap ayatnya tentang zat Allah.
Sebab itu Allah sangat mencintai. Antara kaifiat yang lain, sebenarnya banyak kaifiat dia. Masuk kaifiat apa? Cara beramal dengan 3 kul. Nabi kata doa yang tidak akan ditolak, orang yang memulakan doa dengan baca qul huwallah. Kita ada hajat besar ni pasal masalah anak kita ni. Mula dulu dengan qul huwallahu ahad, Allahu samad, barulah kita baca doa. Doa dalam Melayu pun tak ada masalah. Ya Allah, nak mengadu sikit pasal anakku ni ya Allah. Tapi mula dengan qul huwallah. Sebab bila baca surah Al-Ikhlas, kita sedang memuji zat Allah. Allah ya Hamid yang Maha Terpuji sangat suka bila kita mula nak minta sesuatu, puji dulu. Sama lah macam kita nak minta gelamah dengan suami, puji dulu kan. Bang, awaklah suami terbaik dalam dunia ni. Tak ada suami yang lebih baik melainkan awak. Awak ni ya Allah. Suami pun malah nak dengar panjang-panjang, nak benda sebenarnya. Allahu Akbar. Allah jauh lebih suka apabila kita memujinya. 3 kul amalan Nabi yang Nabi tak pernah tinggal baca sebelum tidur. Nabi merapatkan 2 tangannya lalu membaca 3 kul, dan Nabi menyapu kepada seluruh tubuhnya mana-mana anggota badan yang boleh dicapai dengan tangan. Kalau Nabi dijamin syurga, Nabi tak pernah tinggal amalan tu. Kita ni tak jamin pun selamat api neraka. Selepas ni jangan tinggal, sebelum tidur wajib baca 3 kul dulu. Walaupun masa baca 3 kul tu nera tu. Kalau buka telefon tak nera, baca keluar, ui tak dah nak habis. Sebab apa? Al-Quran ini diberi kita tenang, damai. Tak dah nak baca. Tak dah nak. Kalau orang tanya, Ustazah, mokcik susah lah nak tidur. Macam mana? Baca Quran lah mokcik, mesti tidur. Betul lah Ustazah. Baca Quran dah habis muka surat. Nampak dah ayat. Dah mokcik buka telefon memang dah boleh tidur lah mokcik. Lagi-lagi kalau mokcik tengok orang sebelah lagi nak tidur. Sebab gerang. Banyak sangat gerang ke suami sebelah. Lagi dah nak tidur. Jadi baik mokcik baca Quran. Memang cepat tidur. Lama mari jumpa mula. Betul lah Ustazah. Mudah tidur baca Quran. Dosa kita banyak mokcik. Bila baca Quran, hati kita tu banyak sangat karat dosa. Kita tak rasa manis. Sahabat-sahabat Nabi bila baca Quran tak boleh nak tidur. Sebab manisnya susah nak berhenti. Kita terbalik, oh gitu ke Ustazah? Yalah. Antara tanda diri kita ni banyak sangat dosa bila buat ibadah berat. Baca Quran ngantuk. Jangan salah ke setan. Ustazah, saya ni gangguan jin kot. Apa mokcik? Baca Quran je ngantuk. Bukan gangguan jin, gangguan nafsu mokcik sendiri. Mokcik sendiri. Sungguh, bayangkan kita kan bila baca Quran je ngantuk. Bukan gangguan jin. Jangan salah ke jin. Memang masalah kita dosa begitu banyak, jadi berat beribadah. Kena paksa kok baca-baca sampai kita hilang ngantuk. Maksudnya kita boleh lawan hawa nafsu kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekadar itulah perkongsian kita. Saya mohon maaf salah dan silap. Dok nak baca betul-betul. Tapi harap insya-Allah mampu dan usahalah, ikhtiarlah beli. Tadi kata 32, kita bagi 30 je cukup-cukup. Kalau ada yang tak mampu, ada RM20 je Ustazah, tak apalah, bayarlah setakat mampu. Oh sedap lah gitu, semua bayar 20 ni. Allah paling tahu kita mampu ke tak. Kalau nawak Allah tahu. Jujurlah. Sungguh ada setengah mokcik, orang susah, orang miskin mai kuliah. Ustazah mokcik no, tapi mokcik tak ada piti. Kita kata betul. Memang nampak tak ada piti tapi dia no. Ya, itu infak kita. Tak ada masalah kita bagi. Tapi Allah tahu kita sebenarnya mampu atau tidak. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Ingatlah, baca apa-apa pun biar dengan memahami maksud. 3 kul tu baca dengan memahami maksud. Fadilatnya sangatlah hebat, sangatlah besar. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I love you all so much.